Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, awak masukkan kawan-kawan yang lain. Awak invitekan kawan-kawan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, masih di dalam pelajaran 3 yang hari ini kita sambung bab Al-Azlam dengan Al-Ansab. Yang lepas kita dah lihat Al-Khamru wal-Maisir. Di dalam tafsir ayat 90 hingga 91 surah Al-Ma'idah. Kita mulakan dengan bacaan doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadah tangan, pandang tapak tangan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatik. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana wa sahhil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tolong tambah lagi kawan-kawan, invitekan kawan-kawan yang lain. Ayat tentang pengharaman arak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuwaqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yusaddakum an zikrillahi wa anis salah fahal antum muntahun. Makna secara ringkasnya, ijmali, wahai orang-orang yang beriman, wahai bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semata-mata kotor, keji daripada perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kejayaan. Sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi dan mahu memalingkan kamu daripada mengingatinya. Dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Okey, ni makna secara ijmali ayat yang dibacakan tadi dengan makna secara ringkas. Makna secara bahasa dia satu persatu. Okey, kita lihat. Tengok sebelah kanan, ada dua bahagian, sebelah kiri dengan sebelah kanan. Okay, tambahkan kawan-kawan yang lain. Invitekan kawan-kawan yang lain. Kristina. Tengok, seterusnya wal ansabu. Wal ansab. Wal ansabu. Saya tak baris kat sini. Iaitu penyembahan atau pemujaan terhadap berhala. Penyembahan dan pemujaan terhadap berhala.
Orang yang menyembah dan memuja berhala ni bukannya orang-orang Islam ataupun orang-orang yang mensyirikkan Allah. Orang yang menyembah dan memuja berhala, orang yang mensyirikkan Allah, orang kafir. Dalam arti kata orang kafir. Dalam Islam, hukum menyembah dan memuja berhala adalah haram. Haram, dosa yang paling besar dan dosa yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Dosa yang besar, Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Tidak masuk dalam syurga. Dan murtad, wal'iyadzubillah. Dan murtad. Keluar daripada agama Islam. Walaupun mereka tidak menyembah berhala, mereka mengaku mereka keluar daripada agama Islam, iaitu namanya murtad. Wal'iyadzubillah. Dijauhkan, mudah-mudahan dijauhkan daripada kita. Memuja berhala, tak nak menyembah berhala, tak nak jadi murtad. Ia adalah amalan dan warisan orang-orang jahiliah. Orang jahiliah. Saya dah sebut tadi orang jahiliah. Zaman Nabi SAW sebelum dilantik menjadi Rasul. Banyak orang-orang jahiliah yang menolak terhadap keesaan dan kekuasaan Allah. Nabi nak menyampaikan Islam pun penuh dengan cabaran. Apabila Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semua berhala telah diruntuh dan kepercayaan kepada Allah dibina atas dasar tauhid yang berpaksikan kepada iman. Apabila Nabi sampai menyampaikan dakwah Islam, barulah jahiliah ni mula berkurangan. Barulah berhala-berhala diruntuhkan. Nabi dah berjaya bina negara Islam, Nabi dah berjaya bina negara Madinah. Nabi kembali semula ke Mekah. Nabi nak menyebarkan Islam di Mekah. Nak menawan kembali Mekah. Ketika Nabi sampai ke Mekah, Nabi merobohkan semua berhala-berhala yang ada di Mekah. Kita lihat seterusnya. Menerusi tauhid dan iman, manusia dapat membentuk pandangan hidup yang jelas, di mana penyembahan, permohonan dan penyerahan hanya kepada Allah. Baru jelas. Jelasnya, penyerahan semua kepada Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kepada patung yang tidak bernyawa, bukan kepada batu yang tak boleh bergerak. Itu perkara-perkara yang tak jelas. Kalau kita letak patung berhala tadi dekat tempat najis pun, kita letak ataupun letak najis di atas patung berhala, dia tak boleh bersihkan diri dia. Orang kafir ini menyembah benda yang boleh nampak, tidak hebat. Malah keyakinan terhadap Allah dapat mendidik manusia menjauhi diri daripada melakukan apa juga perkara yang boleh merosakkan Islam dan iman. Kita menyembah Allah yang kita tak nampak, tapi Allah nampak kita. Jadi, itu adalah satu ujian. Kita tak nampak Allah, maksudnya kita selalu lupakan Allah. Allah nampak kita. Allah lihat kita. Walau di mana kita berada, Allah tetap nampak dan lihat apa yang kita buat. Wal azlam, ni satu lagi kerja syaitan. Tadi wal ansab, menyembah berhala. Wal azlam ni satu lagi kerja syaitan. Bertenong atau menilik nasib. Bertenong atau menilik nasib. Kalau ada orang datang, tengok tapak tangan, itu menilik nasib. Sama ada dilakukan dengan menggunakan perantara manusia, haiwan ataupun alat tertentu. Guna anak panah ke, haiwan ke, guna manusia sendiri. Tengok tapak tangan manusia. Orang yang datang pada kita, tengok tapak tangan. Itu hukumnya semua adalah haram dan kerja syaitan. Kerana ia merosakkan akidah. Kerja-kerja tadi merosakkan akidah. Mereka meletakkan kepercayaan kepada nasib, bukan kepada Allah. Nasib kita Allah tentukan, bukannya tangan kita, bukan haiwan, bukan alat-alat tertentu. Yang mengetahui tentang nasib semua makhluk hanyalah Allah. Allah yang mengetahui umur kita, jodoh pertemuan kita, Allah Ta'ala yang mengetahui. Hidup dan mati kita, kesihatan kita, Allah Ta'ala yang mengetahui. Kesemuanya, lihat sambungan. Kesemuanya. Tengok sebelah kiri. Kesemuanya telah disuratkan. Suratkan. Allah Ta'ala catatkan. Semua telah disuratkan. Allah Ta'ala dah catatkan oleh Allah di Lauh Mahfuz.
Ketika kita belum sampai ke dunia lagi, masih kita di alam roh lagi, belum bersatu dengan jasad, kita dah ditulis umur kita, rezeki kita, ajal kita, dan menjadi rahsia Allah. Semua rahsia Allah. Malaikat pun tak tahu bila kita mati. Malaikat pun tidak mengetahui bila kita mati. Malaikat hanya melakukan kerja yang Allah Ta'ala perintahkan ketika itu, malaikat buat, iaitu mencabut nyawa manusia. Di antara sebab Islam melarang menilik nasib kerana ia mematahkan semangat daya juang. Ni. Dia dah tahu nasib dia, dia malas nak berusaha. Menjumutkan daya fikir. Dia dah tahu nasib dia, dia malas nak berfikir. Jumutkan daya fikir, dia malas. Dia singkatkan fikiran dia. Dan menyalahkan Allah apabila menerima nasib yang kurang baik. Salahkan Allah ni lagi teruk. Sedangkan Islam menganjurkan agar umatnya sentiasa rajin bekerja serta berfikir mencari jalan bagi memperbaiki kehidupan kerana ketentuan nasib boleh berubah. Allah tidak menentukan nasib kita. Allah tidak menentukan nasib kita. Allah tidak menentukan nasib kita. Kita yang menentukan nasib kita. Firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ni firman Allah Ta'ala. Daripada surah Ar-Ra'd tu. Tengok sebelah kiri. Surah Ar-Ra'd tu surah yang ke-13 ayat 11, terjemahan. Sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada sesuatu kaum. Kita kaya ke, miskin ke, Allah tidak mengubah. Kita ada makan ke tak ada makan, kita usaha sendiri. Sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ni Allah Ta'ala tidak mengubah. Okey, ni masuk kepada ayat yang kita, perbincangan kita dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Sambungan daripada ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Terjemahannya, kesemuanya itu kotor keji daripada pekerjaan syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya. Yang lepas kita dah sebut al-khamru, kerja syaitan, arak, wal maisir, judi, kerja syaitan. Yang hari ini kita sebut tentang wal ansabu, iaitu ansabu, pemujaan berhala, wal azlamu, menilik nasib. Semua kerja syaitan. Syaitan adalah musuh manusia yang nyata di sepanjang masa kerjanya untuk menyesatkan. Kerja syaitan di sepanjang masa adalah untuk menyesatkan manusia. Mereka mengajak manusia masuk dalam api neraka. Ia akan melakukannya dengan pelbagai cara termasuk melalui arak judi. Arak judi ini berbahaya. Dia boleh menyesatkan manusia. Tengok slide sebelah kanan. Penyembahan berhala dan menilik nasib, orang yang lemah iman mereka akan mudah terpedaya dengan hasutan dan tipu daya syaitan. Orang yang lemah imannya akan mudah terpedaya. Tetapi bagi orang yang kuat imannya, mereka boleh mengalahkan syaitan. Orang yang kuat iman, mereka boleh kalahkan syaitan. Orang yang lemah iman, tu nasib mereka. Menerusi ayat di atas, Allah menjelaskan sebab perkara tersebut dilarang kerana ia perbuatan yang keji, tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Perbuatan yang keji, pekerja-kerja syaitan tadi jangan dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Malahan ia adalah pekerjaan syaitan yang tidak sewajarnya diikuti oleh orang yang beriman. Kerana akibatnya akan menyebabkan seseorang itu terlepas daripada mendapat petunjuk Allah. Itu akibatnya yang sangat buruk. Okey, kita lihat slide seterusnya. Ayat ini, tengok sebelah kiri, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu akan beroleh kejayaan. Kalau kita jauhi perkara yang kerja syaitan tadi, mudah-mudahan akan beroleh kejayaan. Demikianlah rumusan daripada Allah. Ia adalah satu pernyataan yang mengandungi harapan agar manusia berfikir panjang. Jangan jadi akan akal kita jumut. Fikir pendek. Dengan meletakkan kejayaan sebagai matlamat. Jangan kita percaya pada nasib. Dalam melakukan sesuatu perkara, jelasnya orang Islam akan selama-lamanya terpisah daripada kejayaan yang diredai Allah sekiranya mereka terus-menerus melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak berjaya lah maksudnya. Kalau mereka terus melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang. Tengok peminum arak. Adakah mereka berjaya? Orang yang berjudi. Adakah mereka berjaya?
Mungkin mereka kaya di dunia tapi mereka tidak berjaya di akhirat. Tengok slide yang sebelah kiri, bahagian sebelah kiri. Innama yuridul syaitan ayyuqi'a bainakum bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Terjemahan, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Ini kerja syaitan. Arak judi itu menimbulkan permusuhan. Menurut si ayat di atas, Allah memaparkan satu lagi keburukan arak dan judi, yaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian sesama manusia, sedangkan Islam menganjurkan agar umatnya hidup di atas dasar persaudaraan dan kasih sayang. Firman Allah. Okey, ini dalam surah yang lain, surah Al-Hujurat, surah yang ke-49 ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu bainakum akhawaikum. Terjemahan surah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Kita dengan orang yang beriman yang lain semua bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di kalangan kamu. Saudara. Adakah kita bersaudara dengan jiran kita? Ya. Kalau jiran kita tu orang beriman. Adakah kita bersaudara dengan jiran yang jauh kita? Adakah kita bersaudara dengan kawan kerja kita? Adakah kita bersaudara dengan rakan-rakan belajar kita? Ya, kalau mereka beriman. Saudara beriman. Hidup atas dasar saudara bermakna tidak ada rasa benci. Tak ada rasa benci, tak ada rasa bermusuh. Sebaliknya, hidup saling tolong-menolong, berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Tetapi apabila manusia dijangkiti penyakit ketagihan arak dan judi, arak dan judi ni bahaya, boleh ketagih. Nak lagi. Semua sifat mulia tersebut akan lenyap. Bila dia minum arak, dia akan mementingkan diri. Bila dia berjudi, dia akan rasa dia nak benda tu sampai mementingkan diri. Boleh mencederakan orang lain. Di ketika itu yang membimbing manusia, tengok sebelah kiri. Yang membimbing manusia adalah syaitan. Orang yang minum arak tu, yang bimbing dia adalah syaitan. Judi pun sama. Mereka tak fikir apa. Mereka nak judi, nak duit, nak duit dan nak berjudi lagi. Nak duit dan nak berjudi lagi. Sampai boleh menginaya isteri, keluarga, ibu bapa. Mereka pentingkan duit yang mereka nak. Akibatnya manusia akan terus tersisih daripada jalan yang benar. Hilang wibawa diri dan lenyap segala kekuatan. Umat Islam akan menjadi lemah dan tidak dihormati oleh orang lain. Kelemahan orang Islam. Itu kelemahan orang yang berjudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah. Terjemahan daripada surah Al-Maidah ini. Dan syaitan mahu memalingkan kamu daripada mengingat Allah dan mendirikan salat. Itu kerja syaitan. Dia nak palingkan kita. Jangan salat, jangan mengingati Allah. Itu kerja syaitan. Kalau kita tak ingat Allah, dahlah Allah tu tak boleh dilihat dengan mata. Kalau kita tak ingat Allah, maka kita akan hanyut, kita akan tak ikut perintah Allah. Dalam Islam, zikrullah dan salat adalah di antara perkara asas yang membolehkan manusia berdamping kepada Allah. Ingat Allah, dekatkan diri pada Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, kita jauh dengan syaitan. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, kita akan dekat dengan syaitan. Kesan daripada amalan tersebut, manusia dapat berhubung secara langsung kepada Allah, di samping turut memberi kesan positif terhadap pembentukan peribadi seseorang. Tetapi sekiranya arak dan judi yang dipilih oleh orang Islam, maka syaitan akan mengambil tempat di hati manusia. Ingatan manusia tidak lagi tertumpu kepada Allah. Sebaliknya tumpuan hati hanya menjerumus kepada nafsu dan kebendaan sahaja. Akibatnya manusia akan dilalaikan. Syaitan tu lalaikan manusia. Nafsu tu lalaikan manusia. Hiburan yang ada dekat atas dunia ni banyak yang melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Sesaat kita lupakan Allah, berdosa. Kalau kita tengok, contoh kita tengok hiburan Maharaja Lawak. Sudah pasti, satu saat, satu minit
minit, 5 minit, 10 minit kita lupa Allah. Sudah pasti kita lupa Allah. Satu saat ke, 1 minit ke, bila kita lupa Allah, kita berdosa. Daripada zikrullah dan mendirikan salat. Lalai daripada zikir, ingat Allah dan mendirikan salat. Inilah antara keburukan arak dan judi. Surah Al-Maidah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fahal antum muntahun. Terjemahan, oleh itu mahukah kamu berhenti? Berhenti daripada minum arak, berhenti daripada berjudi, menyembah berhala, menenun nasib. Setelah Allah menyatakan tentang keburukan arak dan judi, Allah merumuskan dalam bentuk pernyataan. Ini ayat pernyataan. Ayat soal. Pernyataan tentang iaitu, apakah kamu mahu berhenti daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji dan kotor itu? Bagi golongan beriman, ia pasti memberhentikan semua amalan buruk tersebut. Ini kerja orang beriman, dia berhentikan amalan tu kerana jelas ia tidak mendatangkan manfaat, bahkan mendatangkan mudarat. Orang di sekeliling kita juga bahaya kerana kita seorang yang minum arak. Kalau orang yang minum arak, dia boleh membahayakan orang di sekelilingnya. Orang yang minum arak, akal dia tidak waras, boleh melakukan sesuatu di luar jangkauan. Keadaan ini amat berbeza jika dibandingkan dengan sikap dan amalan orang-orang munafik dan kafir. Mereka bukan sahaja terus bersikap biadab kepada Allah, tetapi turut berbangga melakukan larangan Allah. Semua ini adalah pekerjaan syaitan dan mahu menjerumuskan manusia ke neraka. Syaitan tu ajak kita masuk ke dalam neraka. Syaitan ajak kita tu, ajakkan syaitan. Justru sewajarnya umat Islam mahu menyahut seruan Allah agar memberhentikan semua amalan buruk dan terkutuk itu. Sebaliknya, berhijrah kepada amalan-amalan yang baik yang diredainya. Itu orang yang beriman. Sewajarnya berhijrah, lakukan amalan-amalan yang baik yang diredai oleh Allah Ta'ala. Okey, pengajaran saya tak masukkan dekat sini. Saya minta pelajar buat salin semula pengajaran di dalam buku tulis. Sebab buku tulis kamu lama tak tulis. Okey, salin pengajaran, nanti screenshot bagi pada saya pengajarannya. Okey, tengok. Kita akhiri pelajaran kita dengan doa. Tadah tangan, pandang tapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nasta'udi'uka ma'alam tanahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaihi walatun sinahu ya Rabbal Alamin. Baca sama-sama yang ni, suara kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kerjasama, buka video, saya nak ambil gambar. Sekejap kita tunggu kawan-kawan. Buka video, saya ambil gambar. Aziz, Awad, Kristina. 4 orang je, Allahu Akbar. Aziz, Awad, Kristina, Puteri, 4 orang je. Yang lain dah ke mana, dah membuta.
Lepas ni boleh tidur sekejap sebelum solat zuhur. Tidur sebentar sebelum solat zuhur adalah sunnah Nabi. Dapat sekejap pun jadilah sebelum masuk waktu zuhur. Ataupun kamu sebelum solat zuhur, kamu tidur sekejap. Supaya nanti bila solat zuhur, kamu dapat tenaga yang cukup untuk solat. Okey. Haziq mana Haziq? 10, 9. Haziq. Lama tak nampak Haziq ni. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Awat mana muka? 3, 2, 1. Awat muka mana muka? Okey, saya tekan 1. Awat muka mana muka? 1, 2, 3. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jawab soalan Google Form lagi. Terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum.